Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada petang ni dapat kita bertemu sekali lagi seperti yang dijadualkan. Alhamdulillah. Dalam program kita Diary Ramadan, yang mana kita akan menjawab persoalan jika ada persoalan berkaitan dengan Ramadan, berkaitan dengan apa-apa masalah-masalah agama. InsyaAllah kita akan cuba rungkaikan pada petang ni, sementara kita menunggu buka puasa, hari cuti. Maka dan di penghujung-hujung Ramadan ni adalah ahad yang terakhir pada bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan manfaat mungkin atas anjuran surau An-Nur, atas anjuran surau An-Nur fasa 3A Seremban Selatan ini mungkin yang pada Ramadan ni kira yang terakhir lah. Lepas ni tak ada dah, lepas ni dah raya dah kita. Maka kita duduk sebentar, mungkin kita dapat bincang berkaitan dengan hukum hakam, berkaitan dengan, mungkin boleh juga jika ada soalan berkaitan dengan hari raya sekali lah, sebab kita dah nak hari raya dah tak lama lagi. Jadi kita tunggu lagi yang masuk, siapa yang duk masuk ni. Kita tunggu lagi. Line tu tersekat ke macam mana? Line clear ke, gambar clear ke, sound clear ke, macam mana tu? Saya nampak agak tersekat-sekat ni. Kita belum mula lagi ni. Kalau kita dah mula, tak boleh berhenti dah. Jadi sebelum apa-apa, baik kita tengok dulu. Kalau tersekat-sekat ke ataupun suara tak clear ke, boleh kita adjust lagi ni. Sebab saya nampak agak tersekat sikit video dia, dan agak kabur sedikit lah. Sikit kabur, tapi okey lagi. Macam mana dengan yang lain-lain? Kita tunggu yang pakat-pakat duk masuk. Ramai duk masuk je ni. Sambil kita baca siapa yang dah masuk awal-awal ni. Siapa yang ada ni? Yang ada Samad Amari. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sahabat-sahabat pecinta ilmu. Farina, awal-awal lagi dah ada soal Farina ya. Apa dia soal dia? Bila ustaz nak baca kitab bab munakahat dan muamalat? Ada cadangan dalam masa terdekat. Dia bab munakahat saya ada baca, tapi dalam keadaan yang tertutup lah. Kalau muamalat ni kemungkinan kita, mungkin lah saya bagi kat orang lain. Bagi kat orang lain bab muamalat. Sebab muamalat ni dia kena sentiasa kita ulang. Sentiasa kita sekadar sebulan sekali tak madai. Dia sebulan tu mungkin kena 5 ataupun 6 kali. Walaupun di tempat yang berbeza. Kena main selalu bab muamalat. Jadi bila macam tu, jadual saya dah penuh dah. Bila jadual dah penuh, nak letak kat mana lagi bab tu? Bab-bab ibadah,
bab haid, nifas, yang itu yang memenuhi tu. Saya 1 bulan tak boleh lebih daripada 70 kuliah. Tak boleh lebih, pengsan kalau lebih pada 70 kuliah. Jadi setakat ni pun dah ada cukup dah. Dia ada 60 lebih tu. Jadi rasanya memang bab muamalat tu bagi kat orang lain lah, bagi kat ustaz lain lah. Tapi kalau bab munakahat memang ada di jadual, tapi tak tahu bila lagi. Memang dijadualkan bab munakahat tu ada. Ada. Kita tengok siapa yang ada. Alhamdulillah AJK Surah An-Nur dah masuk. Sad Al-Jufri, Khadijah, Fauziah Abdullah, Ruziah Ma'ruf, Ratifah Umar. Alhamdulillah pakat-pakat ada dah ni. Siti Nurbayah Billah, Dr. Laili kita, Alhamdulillah banyak bantu Dr. Laili. Ummu Amar, Mas Kana Abu Bakar, Ummu Tawam. Siapa ada persoalan boleh soal. InsyaAllah kita akan cuba tengok soal. Kita cuba rungkaikan persoalan, selesaikan persoalan-persoalan yang terbuku sudah sekian lama. Cuma kita di hujung-hujung Ramadan jangan lepaskan peluang. Jangan kita duk sibuk dengan kuih raya, langsir dan sebagainya. Sebab lagipun bukannya boleh beraya sangat pun kan. Raya biasa-biasa je boleh. Jadi buat biasa-biasalah. Cukup-cukup lah. Lepas-lepas pun dah selalu buat kan. Kita kejar lagi, ada satu lagi malam, iaitu malam esok, malam ganjil, malam Al-Qadar. Mudah-mudahan pada malam esok lah. Yang lepas-lepas, yang akan datang. Jadi ada satu malam lagi. Dan jangan lepaskan juga malam ni. Malam ni walaupun bukan malam ganjil, tapi malam Ramadan juga, penghujung juga. Jadi jangan lepaskan peluang tu lah. Jangan duk syahid awal. Jangan kita syahid, jangan kita kalah di antara peperangan antara nafsu dan iman. Jangan. Kita istiqamah. Saya selalu pesan, istiqamah tu berat. Yang ringan istirahat. Istirahat ringan, istiqamah tu berat. Istiqamah kita sampai penghujung lagi berapa hari je. Sabarlah sikit. Lagipun kita tak boleh buat apa pun. Raya pun tak boleh. Kalau negeri yang PKP tu sehari je. Ada orang tutup terus, tutup rumah terus, tak payah raya lah terus. Satu hari macam tu pula tu dah ada banyak syarat-syarat tertentu. Nak buat penjarakan lah itu hari ni. Tak payah raya lah tahun ni. Jadi ambil peluang yang ada waktu ni lah. Ambil peluang yang ada untuk kita teruskan ibadah kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Setakat ni rugi, kita dah hujung dah. Nanti kita kalah di garisan penamat. Allah, sedih. Tengok saja baju saya sedondon lah, merah lah, apalah. Mari kita tengok soalan-soalan. Kalau seorang baca Quran ikut qari dalam Quran dalam HP, dia baca tanpa keluar suara tapi ikut bacaan qari tersebut, adakah pahala untuk bacaan secara silent tanpa bunyi? Tak adalah. Dia macam ni, bila kita baca Quran, kita akan membabitkan beberapa anggota bila baca Quran. Anggota yang paling penting yang terbabit dalam pembacaan Quran adalah lidah, ataupun bahasa mudah kita panggil mulut. Mulut lah adalah anggota yang paling penting dalam baca Quran. Sebab bila sebut baca, dia mesti pakai mulut atau pakai lidah, mesti ada suara. Jadi kalau dia baca Quran, anggota yang paling penting adalah lidah, iaitu untuk keluarkan suara. Kemudian telinga untuk dengar apa yang dia baca, kan? Kemudian mata untuk melihat apa yang dia nak baca. Tiga ni paling penting. Dan secara batin, dalaman pula hati, ataupun boleh kita kata akal dulu, ataupun otak, untuk kita faham apa yang kita baca. Kemudian hati untuk kita rasa apa yang kita baca. 5 anggota ni terbabit. 5 anggota. Lidah, mata, telinga, akal, dengan maksud kita faham apa yang kita baca.
dan hati untuk kita rasa apa yang kita baca. Kita faham neraka, cuma faham, tapi hati kita rasa takut kepada neraka. Itu adalah 5 anggota yang diperlukan, yang terbabit apabila kita baca Quran. Baca Quran. Kurang satu, kurang fadilat. Kurang satu, kurang fadilat. Kurang 2, kurang fadilat. Senang je. Okey, dia baca, tak tengok sebab dia hafal. Dia baca, tak tengok, tak pakai mata. Yang pakai lidah, telinga, akal dengan maksud dia faham apa yang dia baca, dan hati. Maka dia dapat 4. Kurang sikit. Kuranglah sikit fadilat dia. Makin kurang, makin kurang anggota yang guna, makin kurang. Sebab tu kalau budak tahfiz sekalipun, tahfiz Quran, kalau dia hafal sekalipun, kalau tahlil tu dia hafal Fatihah, dia hafal kulhu, dia hafal ayat kursi, dia hafal semua ayat-ayat surah Baqarah yang hujung, semua dia hafal. Kemudian ada buat tahlil, contohlah dia baca, sebab dia hafal, dia tak tengok pada buku tahlil ataupun tengok Quran lah, tak tengok, rugi dia sebab dia 4 aje. Sepatutnya walau hafal cerita lain. Kita baca Quran, baca ayat-ayat ni nak hadiahkan kepada si mati tu lah. Jadi maknanya kita ambil maksimum lah pahala tu. Kita pergi tak tengok, baca Yasin, aku dah hafal Yasin wal Quranil Hakim. Maka dia hanya menggunakan 4. Jika dia boleh 4 lah, maksudnya apa yang dia gunakan? Lidah, telinga untuk dia dengar, kemudian hati dan akal. Jadi 4 aja. Maka kurang lah, sepatut tengoklah baca. Habis dah hafal pun tengok, sebab pahala lebih. Okey, kalaulah dia tutup telinga, tak dengar, tak tengok, keluar je orang lain yang dengar, dia tak dengar, keluar kat lidah dia, jadi 3 je yang guna. Maka kurang lagi. Dia tengok, dia dengar, lidah dia keluar suara, tapi dia tak faham, dan hati dia tak rasa. Dapat 3 pahala. 3 pahala. Dia tak tengok, yang keluar kat lidah dan dia dengar kat telinga je. Dapat 2 pahala, sebab dia tak faham dan dia tak rasa. Walaupun nampak macam hebat dia baca tu, dia hafal, dia baca. Yang dia tahu, keluar kat lidah, dengar kat telinga. Faham dia tak faham, rasa dia tak rasa, tengok dia dah hafal, tak payah tengok Quran, tak payah. Maka sebenarnya dapat 2 pahala, nampak walaupun hebat. Hebat tu cakap. Tak hebat ke baca? Alif Lam Mim. Tak hebat ke baca? Bukan dalam sembahyang lah, luar sembahyang lah. Dalam sembahyang memang tak sunat tengok pun. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nampak cantik je. Matanya tak tengok Quran sebab dia hafal. Hanya lidah dan telinga. Dan dia tak faham pun apa dia baca, dan dia tak rasa pun. Dia dapat 2 pahala. Sedangkan seorang ni baca relax-relax aja, dia tak hafal pun. Dia ambil Quran, Alif Lam Mim, tengok, dan dia pun faham perkara. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Dia faham dan terasa dekat hati dia. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Menggigil hati dia sebab dia faham. Adakah kamu menyangka kamu boleh kata aku beriman, sedangkan kamu tidak diuji lagi? Ayat tu menggigil dia. Betul lah, aku cakap aku beriman, tentang aku beriman ke tidak, aku tak diuji lagi. Ada dalam keadaan mata tengok, lidah keluar suara, telinga dengar, akal dia mentafsirkan, hati dia rasa. Itu yang mantap, itu yang terbaik. Habis budak ni, seorang ni dah hafal konon-konon, ahsiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna allazi. Dia baca sampai habis, konon-konon macam lah okey, tak okey dengan maksud kurang sikit, dapat 2 pahala je, iaitu pahala keluar suara dan pahala dengar. Jadi senang je. Jadi kalau katalah seorang tu dia baca Quran ikut qari dalam Quran, maknanya dia dengar, dapat pahala dengar. Kemudian dia sendiri baca tapi tak keluar suara, tak dapat lah pahala tu. Yang dapat pahala tengok, kalau dia tengok Quran, pahala tengok dan pahala dengar. Dan lidah dia tak dapat pahala sebab dia tak bunyi, dia gerak aje. Kemudian tengok dia faham ke tak. Kalau dia tak faham, dia dapat 2 pahala. Kalau dia faham dan rasa, dapat 4. Jadi adakah pahala? Ada. Pahala tengok Quran, pahala dengar Quran. Kalau dia faham, pahala faham. Kalau dia rasa, pahala rasa. Saya rasa jelas dah saya sebut situ. Dalam kita baca Quran ada 5 yang terbabit, iaitu lidah, mata, telinga, akal untuk tafsir, hati untuk rasa.
Kurang satu tak ada masalah. Quran kan mukjizat. Kurang pun dapat pahala. Kurang satu tak ada rasa pun dapat pahala. Tak faham dapat pahala. Tak tengok dapat pahala. Tak dengar dapat pahala. Janji lidah keluar. Macam tu. Okey. Hidayah dan taufik milik Allah. Bagaimana seorang itu boleh cuba dapatkan hidayah? Seseorang tu dia tak boleh, dia hanya boleh berdoa. Dia boleh berdoa pada Allah untuk kurniakan dia taufik dan hidayah. Taufik ni jalan, hidayah ni jalan. Untuk dapat hidayah tu kena taufik, kena ada jalan. Kalau ada jalan baru boleh dapat hidayah. Tak ada jalan tak boleh dapat hidayah. Jadi macam mana cara nak dapat? Yang pertama doa. Doa pada Allah. Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, hidayahkan aku macam mana, seperti mana yang kau hidayahkan orang yang telah engkau beri hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkan aku jalan yang lurus. Minta doa. Kemudian bila doa dan kita buat perkara jalan yang menuju kepada hidayah tadi. Kita buat jalan. Kita jalan mana? Jalan ke masjid kita pergi. Maka itu jalan, itu bukan hidayah. Oleh kerana kita doa dan kita jalan di jalan yang mana jalan tu menuju kepada hidayah, maka Allah akan bagi hidayah. Itu cuba nak dapatkan hidayah dengan cara tu. Tapi hidayah milik Allah. Hidayah kita tak boleh nak buat apa, tak boleh. Nabi SAW sendiri pun tak boleh bagi hidayah. Cuma yang kita boleh buat doa dan jalan dan taufik. Dan jalan menuju kepada hidayah. Tu je. Kadang-kadang kita dah buat dah jalan menuju ke hidayah. Kalau Allah tak bagi kita dah ikut taufik, yang mana taufik tu jalan menuju ke hidayah. Kita dah buat dah. Tapi kalau Allah tak bagi hidayah, kita akan seleweng juga. Nak buat macam mana? Sebab tu hidayah milik Allah. Caranya adalah jalan orang yang mana jalan itu membawa kepada hidayah. Cuma adakah dengan jalan tu garanti dapat hidayah? Tidak. Jadi bila kita jalan dan kita doa, mudah-mudahan Allah bawa kita kepada hidayah. Seorang itu selepas solat Zuhur, ia qada solat Zuhur untuk satu waktu. Lepas qada baru cara nak solat ba'diyah Zuhur. Bolehkah? Boleh. Sebab qabliyah dan ba'diyah dia tak semestinya buat lepas mayang tu terus buat, tidak semestinya. Janji tak habis waktu boleh buat. Qabliyah pun sama. Tak semestinya masuk je waktu Zuhur terus mayang qabliyah. Tidak, tak semestinya. Kalau buat macam tu baguslah, tapi tak semestinya, tak jadi syarat. Jadi bila masuk je waktu, dia boleh je tak nak semayang qabliyah lagi. Malah dia boleh je semayang Zuhur, fardu Zuhur. Lepas pada tu baru dia semayang qabliyah pun boleh. Habis qabliyah apa buat selepas, boleh mazhab Syafi'i. Dan ba'diyah juga sama. Dia boleh buat terus dan dia boleh buat selagi mana ada masa Zuhur tu. Kalau Zuhur lah, kalau asar lah. Dan kalau katalah lepas dia solat Zuhur, dia tak buat ba'diyah lagi, dia buat solat-solat yang lain, boleh. Bukan buat solat lain, dia pergi keluar naik kereta balik-balik baru sembahyang ba'diyah pun boleh. Malah kita disunatkan solat ba'diyah di rumah. Solat katalah kita solat Zuhur, asar ke maghrib, isyak ke, insya-Allah solat isyak di masjid, ba'diyah jangan buat di masjid, balik rumah bawa ba'diyah. Sunat gitu. Habis tu kan dah kita macam-macam singgah makan roti canai lah, naik kereta, naik apa, tak ada masalah. Kalau semayang di antara tu, tak ada masalah lagi. Malah kalau dia semayang qada, dia semayang Zuhur tunai, lepas tu dia semayang qada banyak kali sekali pun, lepas tu baru nak ba'diyah, boleh juga. Sebab ba'diyah boleh dibuat selagi sebelum habis waktu Zuhur tu lah. Kalau asar lah. Bila nak baca kitab Munakahat, insya-Allah saya tak tahu lagi. Sebab PKP ni payah sikit PKP ni. Sebab masjid dia tak tentu kan, sekejap ada kejap tak ada. Jadi tak boleh nak buat lagi. Tapi memang ada perancangan untuk kitab Munakahat. Tapi kitab Muamalat tak ada perancangan. Siapa ramai lagi dah ada ni. Haikal Ros ada, Zam Osman. Siapa ada soalan boleh soal ya, insya-Allah. Ba'diyah asar ada ke ustaz? Tak ada lah ba'diyah asar, qabliyah lah, rohana ma'ruf. Maksudnya qabliyah asar
qabliyah asar buat selepas asar. Boleh. Asal pula tak boleh? Kan lepas asar haram. Boleh. Itu solat sunat jenis mutlak. Solat sunat jenis bersebab macam tu boleh. Kalau tak faham bab tu, tanya sekali lagi. InsyaAllah saya tanya sekali lagi, saya akan bahas salah bab tu. Iaitu solat qabliyah selepas asar. Solat qabliyah selepas sembahyang asar, pukul 5, pukul 6 macam tu, lepas sembahyang asar, baru dia solat qabliyah dia selepas asar. Boleh. Saya rasa saya setengah banyak kali. Kalau tak faham, kena tanya sekali lagi. Okey. Mana soalan tadi? Dia hilang dah pula. Hilang dah. Saya dah baca dah soalan tu tadi. Tak apa, saya cari lagi sekali. Don't worry. All comment. Baik, jumpa dah. Masya Allah. Hilang dah soalan tadi. Saya baru baca, dah lupa dah soalan pasal apa tadi. Oh, okey. Zam Osman. Luka masih keluarkan air bisa. Bukan pada anggota wuduk. Doktor nasihatkan tukar pembalut dan cuci setiap 24 jam sekali. Air bisa tu najis. Macam mana cara solatnya? Dia macam ni lah. Dia jika orang tu sakit, dia kata bukan anggota wuduk, maka dia cuci, kemudian dia balut. Kemudian dia balut. Bila dia balut, ada lagi kata ada mungkin darah, mungkin air bisa. Dia nak semayang, dia cuci lah. Nak semayang tu dia cuci, dia buka-buka cuci. Lepas tu dia balut. Dia balut sebab dia nak semayang ni. Lepas dia balut, air bisa ataupun darah tu keluar, ianya dimaafkan, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi masalah juga ya. Macam mana sebab dia duduk gitu aja. Duduk gitu, adakah dia dimaafkan pada solat yang lain? Ya, jika dia tak boleh buang dia mudarat, dan sedangkan dia ada darah, ada air bisa dekat anggota dia, tapi bukan anggota wuduk lah. Sebab kalau anggota wuduk kena qada sembahyang tu. Ni bukan anggota wuduk. Bila ada kat situ, dia tak boleh buka sebab mudarat, katalah macam tu, dan ada darah, itu dimaafkan juga. Itu dimaafkan juga. Jadi maknanya air bisa danur, dia panggil air bisa darah sendiri, bukan darah orang tu, darah sendiri di balutan kerana sakit, ianya dimaafkan. Dengan syarat darah sendiri, ianya dimaafkan. Walaupun banyak sekalipun. Bila sebut darah, dia termasuklah air bisa nanah sekali dah tu. Baik. Tengok soalan yang seterusnya. Siapa ada soalan? Boleh soal. Saya tak tahulah ada soalan yang terlepas ataupun tidak. Saya tak tahu, tapi saya nampak ni soalan ni, Mas Kana Abu Bakar. Ustaz ada bagi tahu kena buat anggaran jumlah solat yang tertinggal baru qada. Ya. Kena buat anggaran lah baru qada. Sekat mana boleh main qada macam tu je. Anggarlah dulu. Tapi sebelum ni dah buat qada dalam masa yang lama, tak buat pengiraan pun. Bertahun-tahun juga rasa macam dah puas hati. Adakah itu memadai atau kena kira semula, qada semula? Dia macam ni tau sebenarnya. Dia yang kata puas hati tu dia macam ni. Dia buat anggaran. Dia kena buat anggaran dulu. Sebab bila kita nak qada, kita kena tahulah yang kita ada tinggal. Saya nak bagi satu perumpamaan. Dia macam ni tau. Boleh tak kita qada sembahyang yang kita dah sembahyang? Kat situ point dia. Mas Kana Abu Bakar, kat sini point besar dia yang kata kena buat anggaran tu, kerana ada hukum ni. Apa hukum dia? Ni hukum saya nak bagi tahu ni. Boleh tak kita qada sembahyang yang kita dah sembahyang?
Hukumnya tak boleh dan haram. Tak boleh kita qada sembahyang yang kita dah sembahyang. Contohnya kita sembahyang tadi, kita sembahyang Zuhur. Dah sembahyang dah. Lepas tu sekarang dah masuk asar. Kita pun sembahyang asar. Boleh tak kita qada sembahyang Zuhur kita yang tadi tu? Yang kita sembahyang tadi kita qada. Tanya balik, kenapa qada? Tak sah ke sembahyang tu? Bukan tak sah. Saja je nak qada. Tak boleh. Sebab sembahyang tu dah sembahyang, kenapa nak qada lagi? Jadi maknanya kita tak boleh qada sembahyang yang kita dah sembahyang. Kita tak boleh qada sembahyang yang kita dah sembahyang. Tak boleh qada. Kita hanya boleh qada sembahyang yang kita tak sembahyang, yang kita tinggal. Jadi apabila dia tinggal banyak sangat sembahyang, dia tinggal dan dia tak ingat pun. Dia tak ingat pun sembahyang dia tu berapa lama yang dia tinggal, berapa sembahyang dia tak ingat. Dia tak sembahyang lama tapi dia tak ingat berapa jumlah dia. Angka tu dia tak ingat. Cuma dia memang tinggal lah. Soalannya, boleh ke dia nak qada macam tu je? Kita kena faham satu benda lah ni, iaitu kita tak boleh qada sembahyang yang kita dah sembahyang. Jadi merbahayalah. Memang bahayalah kita buat ni. Bahaya apa? Kalau kita qada je, main qada je. Macam mana kalau kita qada tu sembahyang yang kita dah sembahyang? Sebenarnya kita tak ada pun kena qada. Semua kita dah sembahyang. Tapi kita qada juga. Maknanya kita qada sembahyang yang telah kita sembahyang. Tak boleh lah. Tak boleh. Hanya sembahyang yang ada, sembahyang nak ulang sekali lagi, sembahyang mu'adah. Itu pun banyak syarat. Banyak syarat sembahyang mu'adah. Kena berjemaah lah, kena niatnya macam mana, macam-macam syarat. Itu nak sembahyang 2 kali tu. Bukan qada, dah sembahyang tunai, nak sembahyang sekali lagi. Macam-macam syarat ada. Syarat yang sangat ketat. Nama solat tu solat mu'adah. Antara syaratnya kena berjemaah dan sebagainya. Banyak lah, maksudnya nak bagi tahu ketat. Tiba-tiba boleh ke kita sembahyang qada suka-suka je nak sembahyang qada banyak-banyak? Tak boleh. Jadi oleh kerana tak boleh, tapi dah tinggal banyak, sebab tu kena buat anggaran. Yang kita niat, aku niat nak sembahyang yang anggaran aku ni, yang aku tak sembahyang lagi. Kalau tak buat anggaran, maknanya kita sembahyang apa sebenarnya? Sembahyang qada gitu ajalah. Mana boleh gitu? Sebab sembahyang ni dia kena sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Maknanya dia ada fardu yang wajib zuhur. Lepas tu tanya pula, adaan ke tunai? Adaan yang tunai ataupun ke qada? Aku sembahyang qada. Qada yang mana? Qada yang dulu aku tak buat. Dia kena macam tu masa niat tu. Dia tak boleh main sembahyang aja harap-harap akan penuh lah yang dia tinggal dulu. Dan kalau terlebih pun jadi sunat. Yang bolehnya lepas buat anggaran, lepas dah buat anggaran semua dah buat anggaran, lepas tu dia sembahyang ikut anggaran dia tadi tu. Dia sembahyang ikut anggaran dia tadi tu. Dan dia anggar tu puas hati. Contohnya, ada tak dia tinggal sembahyang? Tak ingat lah berapa. Dia pun buat anggaran. Adalah dalam 400 kali kena sembahyang, 400 waktu. 400 ke? Macam banyak sangat. 300 setengah, macam tak cukup. 360, entahlah. 370. Puas hati tu 370. Puas hati kat situ. Bila dia puas hati 370. Mungkin yang dia anggarkan 370 waktu tu mungkin terlebih. Tapi yang terlebih tu dia anggar terlebih. Bukan dia sembahyang terlebih, anggaran dia tu terlebih. Itu tak apa. Sebab dia tak puas hati. 3,5 tak puas lah, tak puas hati lah. 370 baru puas hati. Sebenarnya 370 tu lebih. Itu tak apa. Sebab dia tersalah anggar. Yang tak bolehnya sembahyang qada, tak tahu apa-apa. Mana boleh? Jadi kena anggar dulu. Sebab kita tak boleh qada sembahyang yang kita dah sembahyang. Tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau kita anggar, masa kita takbir tu kita niat aku sembahyang yang aku tak sembahyang lagi. Aku sembahyang yang aku tak sembahyang lagi. Yang qada yang dulu-dulu yang wajib atas aku tu aku tak sembahyang lagi. Aku sembahyang yang tu. Tapi kalau dia sembahyang aja macam tu, maka dia akan niat macam mana? Aku sembahyang qada fardu ni. Tapi kalau katalah tak ada fardu pun jadi sunat. Mana boleh gitu? Niat dia fardu ke sunat? Jadi kerana itulah kena anggar. Sebab itulah kena anggar.
Kena anggar. Jadi kena anggar. Kalau dah buat lepas macam mana? Macam mana nak cakap? Macam mana saya nak cakap? Sebab tu nak buat sesuatu tu kena ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu dulu baru beramal. Mungkinlah kalau katalah ada dalam kitab-kitab yang lain yang mengatakan tak perlu buat anggaran, qada aja macam tu, mungkin boleh ada lah kot pada mazhab lain. Saya pun tak sempat nak cari semua. Mungkin ada lah kot dalam kitab-kitab yang lain, kitab-kitab mazhab lain ke, yang mengatakan tak perlu buat anggaran, qada aja sampai puas hati. Sedangkan qada sampai puas hati tu memang ada kaedah tu. Cuma anggar dulu baru puas hati. Bukannya qada lepas tu tunggu puas hati, tunggu terlebih dah ni. Allah akan campakkan satu perasaan, aku dah terlebih dah ni. Kan? Memang ada yang tu, memang ada. Tapi sebelum nak sembahyang tu anggar juga, kena anggar dulu. Cuma dia anggar lebih. Dia anggar tu lebih. Mana soalan lagi? Dah tak ada soalan dah? Ada. Ustaz, OPR tengah rendah. Ramai buat loan baru tutup loan lama. Oh, dia panggil apa? Base lending rate BLR saya rasa lah. Ke OPR ni apa? Itulah lebih kurang kan? Tengah rendah. Iaitu yang bank negara rendahkan sebab atas faktor ekonomi kan. Ramai buat loan baru tutup loan lama. Okey, tak ada masalah. Interest sekarang lebih rendah. Interest tu bunga masalah. Masalahnya loan baru tu sistem riba. Nak buat Islamik tak layak. Tak cukup syarat, terlalu ketat nak lepas. Tinggal konvensional aja. Pinjaman riba tu macam mana? Riba berdosa. Apa hukum orang yang buat loan macam ni? Berdosa lah riba. Macam mana jika orang awam yang tak tahu hukum ni? Berdosa juga. Siapa suruh tak tahu? Kenalah belajar. Sayyidina Umar, dia kata, kau jangan masuk pasar aku, kau jangan masuk pasar sebelum kau khatam muamalat. Muhammad Imran, jangan masuk pasar. Nak berniaga, nak apa, nak semua nak beli, jangan masuk pasar selagi tak khatam muamalat. Pasar tu zaman Sayyidina Umar, zaman sekarang ni itulah bank ke, sama lah tu. Jadi tak boleh lah. Kalau dah terbuat dah lepas, teruskan je lah sambil bertobat. Nak buat macam mana? Kalau mampu apa dia panggil, tutuplah loan tu ataupun bayarlah cash ke, full settlement lah kalau mampu. Kalau tak mampu, dah buat dah benda yang dah lepas, nak buat macam mana? Teruskan aja sambil bertobat. Tapi kalau tak buat lagi, tak boleh buat. Sebab kena buat Islamik, tak boleh buat konvensional tu. Sistem pinjaman tu riba. Alladzina ya'kulur riba kama taqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Lupa dah ayat tu. Orang yang makan riba, yang terbabit dengan riba ni, macam mana ayat tu? Lupa dah. Lajak-lajak mulut je baca. Orang yang makan riba ni, dia akan dibangkitkan kat padang mahsyar macam orang dirasuk syaitan. Dan orang yang makan riba ni, Allah isytihar perang dengan dia. Allah tak pernah isytihar pun perang dekat orang yang tak semayang. Orang tak puasa, orang tak pergi haji, Allah tak isytihar. Orang tak bayar zakat, Allah tak isytihar perang pun. Allah kata berdosa. Allah tak isytihar perang. Tapi orang makan riba, terbabit dengan riba, Allah isytihar perang. Nak perang dengan Allah, silakan. Tapi kalau dah lepas, nak macam mana? Taubatlah. Ustaz, kenapa berbeza hukum qada solat yang ditinggalkan ketika dalam kekufuran dan solat yang ditinggalkan ketika haid? Apa ni? Kenapa berbeza hukum qada solat yang ditinggalkan ketika dalam kekufuran dan ditinggalkan ketika haid? Ketika dalam kekufuran, kafir, dia tinggalkan dengan maksud dia kafir, maka dia asalnya memang dia wajib sembahyang. Walaupun dia kafir, tapi kena masuk Islam dulu. Tapi oleh kerana dia masuk Islam sebagai nak menggalakkan orang masuk Islam, maka dengan dia masuk Islam tak perlu qada. Dia hapuskan dosa-dosa dia, qada dia yang dia tak sembahyang puasa dulu. Kenapa jadi gitu? Kerana
sebagai menggalakkan orang masuk Islam. Kalau kata nak masuk boleh, umur berapa? 50, kena qada daripada balik sampai umur 50 semayang, memang dia tak masuk Islam dah. Jadi untuk menggalakkan dia masuk Islam, maka dihapuskan qada puasa, qada solat ketika dalam kafir asli itulah, kafir asli tu. Berbeza dengan haid. Solat yang ditinggalkan ketika haid tak boleh sembahyang kerana arahan Allah, jangan sembahyang, tak boleh sembahyang, haram sembahyang. Jadi suruhan agama kita ada dua, satu suruhan buat, yang kedua suruhan jangan buat. Jangan sembahyang ketika haid adalah suruhan jangan buat. Maka dengan tidak sembahyang ketika haid, tidak sembahyang ketika haid adalah mengikut suruhan Allah. Tiba-tiba lepas dah suci, dia sembahyang balik, dia qada balik, seolah-olah dia nak lawan Allah balik. Sebab tu perbezaan. Sebab tu tak boleh. Tak boleh qada ketika haid. Tak boleh qada ketika haid sebab Allah larang untuk sembahyang. Dia pun tak sembahyang, maka dia ikut perintah Allah kerana tak sembahyang. Kemudian bila dah suci, dia nak sembahyang, maknanya nak lawan balik Allah. Allah kata tak payah sembahyang, kau nak sembahyang, lawan balik. Kerana tu tak haram, tak boleh dan tak sah sembahyang. Yang mana dia qada, yang mana yang sembahyang yang ditinggalkan ketika haid. Berbeza dengan orang kafir asli, yang mana memang dia wajib sembahyang sepatutnya, memang dia wajib qada puasa semua sepatutnya. Tapi bagi menggalakkan dia masuk Islam, maka Allah ampunkan dosa dia, tak perlu qada. Tu perbezaan dia. Hanif Hadi, bagaimana cara tulis dobit dalam kitab? Kadang-kadang catat tapi tak tahu untuk masalah mana satu. Dia sebenarnya dobit ni, dia bergantung pada individu. Pondok cara pondok, orang IT cara orang IT. Janganlah sempit sangat gitu. Memang betul, kalau kita tengok orang pondok dobit, wah mantap, gempak nampak. Tapi gempak tak guna kalau tak dapat faham. Lepas tu bila dah 10 tahun 20 tahun baca balik, tak faham apa dia tulis, tak guna. Tapi memang gempak lah, memang terbaik lah cara pondok tu, dobit dia. Jadi dia ikut kita. Ada orang IT, dobit dia dalam tab, dalam laptop, dobit dia dalam handphone. Macam ni dia buat bahasa Rumi, dobit dia buat bintang-bintang-bintang macam tu. Cara masing-masing lah dobit dia. Tapi dobit tak tulis dalam kitab, kalau ikut sistem pondok, dia memang mantap lah. Dia ada singkatan-singkatan, yang mana kalau nak dobit cara pondok, kena masuk pondok lah, ngaji pondok. Tapi kalau untuk kita faham dan untuk kita mengajar balik, dobit yang pakai pondok tu dia agak payah juga. Dia agak payah. Dobit style di atas kitab ni hanya kena perhati. Maksud kalau kita baca dobit tu, kita perhati, baru teringat, baru teringat. Kadang-kadang tulisan kita dulu lain, tak cantik, sekarang dah cantik. Dulu apa aku nak tulis ni? Dia ada masalah-masalah gitulah. Cuma dia tak semestinya dobit ikut satu cara. Dobitlah cara sendiri. Zaman berubah, jangan kita duduk kat satu zaman je, pindahlah zaman tu. Kalau zaman sekarang pakai tab lah, pakai laptop lah, handphone lah. Sebab tak lama lagi mungkin dah tak ada dah kitab-kitab kuning macam tu, semua kitab duduk PDF aja. Boleh jadi gitu. Sekarang pun dah ada dah. Jadi macam mana nak catat, itu kena ada pelajaran khusus nak catat dobit tu. Cuma kalau bagi orang yang bukan background pondok, tulis biasa je lah. Kenapa pula susah? Kalau katalah kitab tu, kenalah salin kitab tu dalam komputer ke, dalam handphone ke, salin lah. Ataupun tulis balik kitab tu dalam buku catatan kita, panjanglah kita. Tulis satu ayat, satu baris ataupun dua baris, kat bawah tu buat bintang, 1, bintang 2, 3, 4, 5. Macam tu lah cara dobit zaman sekarang. Isi penting tu kan. Ataupun buat tolak, buat bintang sebagainya. Cuma nak pakai style pondok, dia ada ilmu khusus tu. Sebab dia ada singkatan-singkatan ni kan. Tapi kalau sekadar nak dobit untuk lain kali baca dapat faham, dobit cara sekarang lah. Satu baris, lepas tu dobit apa benda kat bawah, panjang. Baris satu baris lagi, panjang. Satu baris lagi, panjang. Malah kitab-kitab sekarang yang disyarah, kitab-kitab turas yang lama sekalipun dah buat style baru dah. Dobit dia. Kejap saya ambil kitab Aqidatul Najin .
Contohnya Contohnya Contoh ni kita Aqidatun Najin. Okay. Ni kita asal. Ni kita asal. Kita asal. Okay. Kan? Kalau nak dobek ni, cuba bayangkan nak tulis kat celah mana? Nak tulis kat celah mana ni? Dobek kadang-kadang panjang. Nak tulis kat celah mana? Maka ada seorang tok guru. Tok guru di Patani. Tok guru ni dia digelar Abu Qutaibah Rashidi Abdul Rahman Al-Fatani. Tok guru ada hidup lagi sekarang ni. Hebat orang ni. Dia pun karang kitab dan disyarahkan dia, dan dia buat dobek dia. Dobek. Tengok dobek dia. Pertama masih lagi bahasa yang sama, Jawi. Kan? Cuma kalau perasan, nampak tak? Kalau perasan, saya tak tahulah nampak ke tak. Tak nampak kot. Ada line kat sini. Nampak kat tangan saya tu, ada line. Nampak line tu? Bawah line tu dobek. Ni dobek ni, bawah line ni. Ni line. Ni dobek sampai bawah. Semua bawah tu semua dobek. Tengok pula alih pula. Nampak? Ini kita asal. Ni line kecil, dobek pendek, dobek kecil ni. Tu line. Ada line tu kalau nampak. Lepas tu bawah dia dobek sikit, 2-3 baris. Macam tu. Tengok kadang-kadang dobek dia panjang. Kadang-kadang dobek dia pendek. Macam ni saya tengok ni ni. Ini ada line. Kat bawah tu dobek dia kat bawah tu. Dobek dia. Ini pun sama juga. Ada line belah sini. Lepas tu kat bawah tu dobek aja. Sebawah sampai bawah, sampai bawah, sampai bawah. Maknanya ini bahasa Jawi lah. Bahasa Rumi pun macam tu lah. Bahasa Rumi pun macam tu lah. Macam tu lah juga. Iaitu buat kat atas. Tapi yang tadi ni mungkin banyak sangat kan. Sampai 5-6 baris, 10 baris baru dobek. Buatlah satu baris dobek, satu baris dobek. Tu cara sekarang. Cara orang sekarang. Cara orang dulu lah. Cara pondok lah. Jadi kalau nak buat cara pondok, kena masuk pondok lah. Ngaji khusus tu. Tu kena ngaji khusus. Macam tu lah. Dobek kat bawah. Kalau macam saya ingat dulu-dulu kan, kat sekolah kan dia biar bintang. Ayat satu aja. Satu ayat aja. Lepas tu kat bawah tu bintang. Maksud ni ayat Quran, bintang. Lepas tu ayat yang kedua. Dobek lah tu. Tapi kalau nak buat dobek macam style pondok yang kita tengok tu, cuba bayang kita asal Aqidatun Najin. Nak dobek kat celah mana? Nak tulis kat atas kitab. Akhir sekali tulis tak faham. Yang dia tulis pun dia tak faham. Saya pernah baca kitab lama masa saya mengaji dulu dengan kanta pembesar. Masa ngaji umur 13, dah tulisan pun dah tak faham, ambil kanta pembesar, letak apa benda aku tulis ni. Tapi kalau zaman dulu ada tab, saya akan masuk dalam tab. Sebab kita peredaran zaman. Jangan kita stick kat satu benda je. Peredaran zaman. Peredaran zaman. Dia ada banyak teknik-teknik dobek ni. Ada teknik dia kena pakai pen yang halus. Yang dia punya 0.00 tu. Dia punya mata pen tu. Jangan pen mata besar, mata halus. Lepas tu dia ada singkatan-singkatan. Fa maksud apa? Letak fa je. Maksud apa? Mim maksud apa? Kha maksud apa? Satu-satu. Tu kena hafal semua, kena tulis. Lepas tu nak dobek kecil je tulis kat tepi tu. Macam tu lah. Okey, ada soalan lain ke?
Anip, harap-harap Anip faham lah ya. Mana lagi soalan ni? Banyak nampak. Banyak nampak tulisan-tulisan lidah, mata, telinga, hati, satu lagi akal. Akal tu dengan maksud untuk fahamlah apa yang dibaca. Tu maksud akal. Lidah maksud keluarkan suara. Mata maksud tengok. Nak keluar suara, nak baca mesti kena tengok kan. Kemudian telinga maksud dengar balik apa yang dia baca. Jadi dengan dia keluar kat lidah, dapat pahala dah. Baca Quran keluar kat lidah, dapat pahala dah. Dengar, dapat pahala satu lagi. Dengar apa yang kita baca, dapat pahala 2 dah. Tengok apa yang kita baca, dapat pahala 3. Faham, dapat baca 4. Rasa, dapat pahala 5. 5 dapat pahala dengan baca tu. Macam mana cara tulis dobit dalam kitab? Macam kayak saya dulu, kalau kitab macam kitab macam ni, kalau ada masalah-masalah rare dalam kitab, ada masalah rare maksudnya susah nak cari masalah tu dekat kitab lain. Contohnya dalam masalah wudu tu apa hukumnya, haram ke makruh ke harus? Mana ada kitab yang bagi tahu? Memang payah. Jadi bila saya belajar kitab tu, ada cerita pasal wudu dalam tu. Wah, ini masalah rare ni. Saya pun akan tulis dekat sini. Dekat sini. Satu, muka surat berapa sekian-sekian. Hukum wudu, duduk dekat baris ke berapa, muka surat ke berapa, tulis kat atas ni. Sebab tak jumpa kitab lain. Macam saya baca kitab Furuq Masail, Syekh Daud Fatani. Bincang, baca-baca, ni pelik ni, apa hukum ni? Iaitu dakwat sotong. Haram dimakan dakwat sotong tu. Ini rare punya hukum ni. Saya ambil, tengok muka surat berapa, tulis dekat Furuq Masail dekat depan ni. Tulis. Jadi kalau kata nak tahu masalah-masalah, apa masalah adalah lagi tak lupa kita apa. Tapi masalah ni masalah rare, masalah pelik, jarang-jarang. Tengok dekat muka surat, dekat kulit je. Dekat kulit ni, kat sini. Terus buka, perak. Tu zaman dulu. Style dulu. Style sekarang kalau semua ada dalam ni, pakai search saja. Dalam masa beberapa saat dah dapat dah. Sebab tu teknologi jangan tinggal. Teknologi kena follow juga. Kena follow teknologi. Soalan yang seterusnya. Saya sembahyang dengan isteri. Maksud berdua lah. Sembahyang fardu. Siapa yang nak qomat? Siapa yang nak qomat? Dia sembahyang dengan isteri dia. Siapa yang nak qomat? Betul juga tak? Takkan isteri yang qomat. Maka dia macam ni. Azan dan iqamah hanya untuk lelaki kalau lelaki tu ada. Perempuan tak boleh. Jadi kalau dia suami, dia nak jadi imam, isteri nak jadi makmum. Katalah nak azan, sunat azan, maka yang azan adalah suami. Yang azan adalah suami. Kemudian siapa nak qomat? Yang qomat suami. Kemudian siapa nak jadi imam? Imam juga suami. Semua dia sapu. Kalau katalah tak nak azan, nak semayang cepat-cepat je, nak qomat aja, maka yang qomat tu suami, bukan isteri. Suami. Kemudian suami jadi imam. Jangan tiba-tiba isteri pula qomat. Awak lah qomat. Mana ada orang kat sini? Tak kisahlah awak qomat lah. Suruh isteri dia. Salah. Suami azan, suami qomat, suami jadi imam. Semua dia sapu jawatan tu. Bilal pun dia, imam pun dia. Dia sapu. Sapu bersih. Soalan lagi? Dah tak ada soalan, dah nampak gaya ni. Saya cek balik. Ada satu lagi. Okey, ni dobit tadi. Ashikin Ahmad. Apa maksud kita solat qada pada waktu solat fardu? Sebab ada yang waktu solat fardu seperti selepas subuh dan asar.
Waktu yang dilarang untuk solat. Asyikin, waktu yang dilarang untuk solat tu lepas subuh dan lepas asar, bukan semua semayang. Bukan semua semayang. Salah faham ni, ramai orang salah faham bab ni. Iaitu dia kata lepas subuh dan lepas asar tak boleh semayang, haram. Memang sembahyang dia ada banyak jenis. Semayang ada 3 jenis. Ada semayang yang dipanggil semayang berwaktu. Semayang sunat ya, semayang sunat. Semayang sunat berwaktu. Ada yang dipanggil semayang sunat bersebab. Ada dipanggil semayang sunat waktu tu, muqarin dipanggil. Semayang sunat muqarin tu macam semayang sunat gerhana matahari, gerhana bulan. Semayang sunat gerhana macam tadi, gerhana matahari contohnya, jika gerhana matahari ataupun gerhana bulan, semayang sunat kalau gerhana matahari yang berlaku selepas asar boleh semayang. Sebab dia yang tak boleh semayang lepas subuh dan lepas asar adalah semayang sunat bersebab, sebab mutaakhir dia panggil, bukan mutaqaddim. Ataupun bahasa yang lagi mudah, sembahyang sunat yang martabatnya mutlak. Sembahyang sunat martabat mutlak, sembahyang sunat sembahyang hajat tak boleh lepas subuh, lepas asar tak boleh. Tapi sembahyang sunat yang bersebab boleh. Kenapa pula tak boleh? Boleh. Apakah dia sembahyang sunat yang bersebab? Antara maksud sembahyang sunat bersebab adalah sembahyang qabliyah tu. Sembahyang qabliyah tu dia ada 2. Satu dia panggil sembahyang berwaktu pun ya juga. Sembahyang bersebab pun ya juga. Yang mana sembahyang sunat berwaktu, contohnya duha. Sembahyang sunat berwaktu, bila masuk waktu boleh sembahyang. Tak masuk waktu tak boleh sembahyang. Antaranya sembahyang duha, kan? Okay. Cuma sembahyang duha tu tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah sebab dia duduk waktu duha. Kalau sembahyang sunat bersebab, antaranya sembahyang, katalah sembahyang qabliyah asar. Sembahyang qabliyah asar. Sembahyang qabliyah asar boleh dibuat pada mazhab Syafi'i selepas asar. Kerana dia bukan sembahyang sunat biasa-biasa, tidak. Dia sembahyang sunat bersebab, dengan maksud selepas dia sembahyang asar, dia boleh sembahyang qabliyah. Sebab qabliyah, bermula masuk qabliyah asar adalah solat sunat ya. Bermula solat sunat qabliyah asar apabila masuk waktu asar. Bermula qabliyah asar apabila masuk waktu asar. Habis qabliyah asar pada waktu maghrib. Maghrib baru habis. Ramai yang salah faham. Dia kata qabliyah kena buat sebelum, selepas tak boleh. Silap faham. Itu mazhab Hambali. Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab Hambali. Pada mazhab Hambali, kalau dia dah solat asar, dia tak boleh dah solat qabliyah. Sebab dia kata qabliyah asar hanya boleh buat sebelum asar. Macam tu juga maghrib. Qabliyah maghrib boleh buat sebelum solat maghrib, fardu maghrib. Jadi oleh sebab tu tak bolehlah solat qabliyah bila dah solat maghrib. Kalau isyak pun macam tu. Qabliyah isyak hanya boleh buat pada sebelum isyak, sebelum sembahyang fardu isyak. Lepas sembahyang fardu isyak tak boleh dah. Itu bukan mazhab Syafi'i. Pada mazhab Syafi'i boleh, tak ada masalah, kerana solat sunat berwaktu memang boleh buat. Solat sunat bersebab ada 2, sebab mutaqaddim dan sebab muakhar. Sebab muakhar ni iaitu solat sunat yang bersebab, yang mana solat sunat tu
dia ada waktunya. Yang mana waktunya daripada masuk waktu sehingga habis waktu. Contoh kalau kita ambil Qabliyah Isyak, boleh semayang bila masuk Isyak, dan boleh juga semayang sebelum masuk subuh, walaupun dah solat Isyak. Itu yang ramai orang salah faham. Itu sebenarnya. Jadi walaupun selepas asar boleh semayang sunat. Apa boleh semayang sunat lepas asar? Boleh semayang Qabliyah asar. Boleh sembahyang tahiyatul masjid lepas asar, lepas subuh boleh. Sebab dia sebab yang terdahulu, iaitu masuk masjid baru semayang. Tak masuk masjid tak boleh semayang. Jadi yang dikatakan sembahyang lepas subuh dan lepas asar tak boleh, bukan semua semayang. Bukan semua semayang. Hanya beberapa semayang aja. Kita ingat semua je? Tidak. Antaranya semayang hajat. Semayang hajat tak boleh lah lepas subuh, lepas asar tak boleh. Tapi semayang qada boleh aja. Semayang jenazah boleh aja. Semayang qabliyah subuh pada pukul 7. Pukul 7 tak masuk lagi, tak habis lagi subuh. Maka dia semayanglah qabliyah subuh pada dia semayang qabliyah subuh dia semayang qabliyah subuh pukul 7 selepas subuh, selepas dia semayang subuh, semayang fardu subuh boleh, sebab tu waktu dia. Macam tu juga semayang wuduk. Dia ambil wuduk maka sunat semayang. Dia ambil wuduk maka sunat semayang, kan? Dia ambil wuduk tu bila? Lepas subuh. Dia dah semayang fardu subuh dah. Pukul 6.45 dah semayang subuh dah, tiba batal wuduk. Nak baca Quran lah dia kata. Tapi wuduk dah tak ada, nak pegang tak boleh. Dia pergi ambil wuduk. Sunat, solat sunat wuduk. Sunat. Maka dia boleh semayang walaupun lepas subuh, walaupun lepas asar. Dia ada sebab, macam sebab yang boleh contohnya tahiyatul masjid, wuduk, solat tawaf, solat qada semayang, solat jenazah, tak ada masalah pun, boleh je walaupun selepas asar ataupun selepas subuh. Yang tak boleh macam istikharah, tu tak boleh lah. Lepas subuh, lepas asar. Macam solat hajat, solat ihram, tak boleh. Solat safar ni solat dia nak musafir. Dia nak musafir, waktu tu dia dah semayang asar dah, nak musafir. Yang tu tak boleh lah solat safar. Tak boleh. Sebab dia panggil sebab mutaakhir. Jadi solat sunat ada 3 jenis. Solat sunat sebab mutaqaddim, iaitu macam tahiyatul masjid, wuduk, tawaf, qada, solat jenazah, semua tu boleh walaupun selepas subuh dan selepas asar. Solat sunat muqarin yang waktu tu, iaitu gerhana bulan, gerhana matahari, solat sunat istisqa boleh walaupun selepas subuh, selepas asar. Yang tak boleh ada 5 solat je yang tak boleh lepas subuh dan lepas asar. 5 solat je, iaitu solat hajat, solat istikharah, solat ihram, solat safar musafir, solat qital, solat sebelum dia dibunuh tu ada solat qital. 5 solat ni je yang mutaakhir dia panggil. Yang tak boleh sembahyang selepas subuh dan selepas isyak. Ada 5 sembahyang aja. Yang lain pada tu semua boleh. Jangan salah faham dalam masalah tu. Jadi Asikin kata, apa maksud kita qada solat waktu solat fardu? Sebab ada waktu solat fardu seperti solat lepas solat subuh dan asar, waktu yang dilarang untuk solat. Bukan semua, 5 solat je yang dilarang je, bukan semua. Ada lagi soalan seterusnya? Ada lagi? Solat qabliyah dan ba'diyah boleh qada tak? Boleh. Solat qabliyah dan ba'diyah boleh qada. Dibenarkan, diharuskan, bukan diharus, disunatkan untuk qada qabliyah dan ba'diyah. Nabi pernah qada. Qada ni bila? Contohnya dia tak semayang qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur tadi dia tak semayang. Sama ada sengaja atau tak sengaja tak penting. Yang penting dia tak semayang qabliyah zuhur. Ataupun qabliyah subuh pagi tadi dia tak semayang. Boleh tak qada sekarang? Boleh. Sahaja aku solat sunat qabliyah subuh, qada lillahi ta'ala. Bila buat? Sekarang. Sekarang boleh. Qabliyah ba'diyah boleh qada.
Solat sunat yang digabungkan banyak niat tu macam mana? Contoh gabung solat qabliyah, niat solat wuduk dan tahiyatul masjid. Boleh. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat Ibnu Hajar. Yang kedua, Syekh Ramli. Dia gabung hurul ain, bidadari. Okey. Macam mana nak niat tu? Okey, katakanlah dia solat qabliyah. Okey. Dia nak solat qabliyah dan dia baru lepas ambil wuduk. Dan dia masuk masjid tak duduk lagi. Dia masuk masjid tak duduk lagi. Maka dia boleh sahaja, dia kena niat macam ni. Sahaja aku solat qabliyah, katalah zuhur kan, qabliyah zuhur bersekali ataupun dan wuduk, solat wuduk, sunat wuduk dan tahiyatul masjid kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Niat gitu. Tapi khilaf Ibn Hajar dan Syekh Ramli mengatakan, Syekh Ramli mengatakan tak payah niat semata-mata qabliyah, dapat automatik wuduk kalau dia sebelum tu dia ambil wuduk, dapat automatik tahiyatul masjid kalau dia tak duduk lagi. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Ibn Hajar mengatakan innamal a'malu bin niat. Tak niat tak dapat. Maka nak gabung kena niat dalam takbiratul ihram. Syekh Ramli kata tak payah niat pun tak apa. Dengan syarat dia memang baru lepas ambil wuduk, dia memang baru masuk masjid dan dia nak solat qabliyah. Maka dapat. Malah yang digabungkan ni boleh gabung solat fardu pun boleh. Kata Syekh Ramli, kalau kata dia masuk masjid, dia ambil wuduk tapi dia tak duduk lagi, kemudian dia sembahyang dengan imam, katalah solat subuh, maka dia dapat solat sunat wuduk sebab dia ambil wuduk kat luar tadi automatik, dan dia dapat tahiyatul masjid automatik walaupun dia tak niat, kata Syekh Ramli. Okey. Boleh tak wanita muda, bujang, qiyam di masjid untuk dapat solat yang lebih fokus sebab kat rumah asyik mengantuk je? Bagi orang perempuan, dia ada hukum perempuan yang muda lah kita panggil kan, yang tak kahwin, yang muda-muda ni, atau mungkin yang dah kahwin tapi masih lagi muda, ada hukum makruh di situ. Memang ada hukum makruh sembahyang di masjid, ada hukum makruh. Habis tu macam mana nak sembahyang masjid? Walaupun ada hukum makruh, ada juga hukumnya harus, iaitu boleh. Tapi sunat tu tak ada. Sunat tu tak ada. Yang ada makruh. Yang ada makruh. Kerana apabila dia pergi tu, mungkin berlaku macam percampuran dan sebagainya lah. Kerana ada sabda Nabi SAW, tamna'u nisa'akumul masajid wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kamu tegah semua perempuan-perempuan daripada semayang dekat masjid. Jangan kamu tegah. Nabi tak larang. Nabi larang tegah. Maksudnya, orang perempuan semayang jangan semayang kat masjid. Tak boleh. Tak boleh. Ayat Nabi macam ni. Tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kamu tegah perempuan-perempuan untuk pergi masjid. Jangan kamu tegah. Cuma Nabi sambung, wa buyutuhunna khairul lahunna. Dan rumah mereka itu terlebih baik pada mereka. Pertama, jangan tegah perempuan nak pergi masjid. Yang kedua, nak pergi masjid untuk sembahyang jemaah ya. Nak pergi masjid untuk belajar fardhu ain wajib. Nak pergi masjid untuk belajar tauhid wajib. Pergi masjid nak belajar haid nifas wajib. Pergi masjid nak dengar kuliah maghrib, yang mana kuliah maghrib tu fardhu ain wajib. Itu bukan sunat, itu wajib. Perempuan ke lelaki semua wajib. Yang ini maksudnya pergi untuk solat berjemaah. Pergi untuk solat berjemaah. Jangan kamu tegah segala perempuan daripada sembahyang di dalam masjid. Jangan kamu tegah dia nak pergi masjid untuk sembahyang jemaah. Jangan kamu tegah. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Dalam rumah mereka terlebih baik jika mereka sembahyang kat rumah. Jadi nak bagi tahu, perempuan yang masih muda-muda lagi, maka ada hukum makruh. Tapi Nabi tak bagi larang. Kerana kadang-kadang dia boleh jadi harus kalau dapat jaga. Dari segi bau-bauan, pakai minyak wangi, tak bau, orang lain tak bau. Dari segi mukhalatah, ikhtilat, pencampuran. Dari segi duduk bercakap dalam tu, popek orang boleh dengar. Jadi dapat kawal segala-gala tu. Malah dah ada pula bilik asing
kawasan asing untuk perempuan, maka waktu tu bertukar jadi harus lah, tak jadi makruh. Sebab Nabi kata jangan halang, maka jadi harus untuk pergi. Tapi kalau tak dapat jaga tadi, jadi makruh, silat-silat jadi haram. Boleh mendatangkan fitnah. Kalau ada suami, wajib izin suami macam biasalah. Kalau perempuan-perempuan yang dah tua, yang tidak berhias, maka waktu tu sunat bagi mereka. Okey. Tapi kita tengok perempuan lagi ramai. Kalau kuliah tu, kuliah muslimat tu, kadang-kadang kalau nak agak kat lelaki kuliah duha tu, alahai. Baik, 6.30 dah ni. Ustaz, berapa umur kanak-kanak lelaki dan wanita yang bapanya wajib ajar fiqh darah wanita? Bagi perempuan umur 7 tahun. Kanak-kanak perempuan umur 7 tahun dah kena ajar. Di antara 7 tahun sampai 15 tahun. Area tu. Bergantung pada keadaan, bergantung kepada budak tu lah. Iaitu daripada umur 7 sampai umur 15. Waktu tu wajib ajar. Jika di antara 7 sampai 15 tu tiba-tiba je haid umur 10, waktu tu wajib ajar terus lah. Tak boleh tangguh-tangguh dah. Sebab apa 7 sampai 15? Sebab 15 tu adalah maksimum sekurang-kurang sebanyak-banyak umur haid. Maka 15 lah. Jadi kalau katalah dia kata nantilah 7 sampai 15 ajarlah umur 11 tahun nanti, boleh. Tapi tiba-tiba umur 9 tahun dah keluar darah, wajib 9 tahun ajar segera. Cuma waktu tu dia fleksibel. Umur 7 permulaan sehingga umur 15. Itu dia punya tu. Kidin tanya, itu dia punya itulah. Ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita boleh tutup dah. Saya cek balik daripada awal. Kalau ada soalan. Sekejap je dah sejam. Fazrul Hakim tanya, jika kita dah baru tengok dah hilang dah. Masya Allah. Main-main lah. Sekejap saya cari balik. Mana pasal pasal cukai ke apa tadi, zakat ke apa tadi? Jika kita sudah membayar zakat harta, adakah kita masih lagi kena bayar zakat pendapatan? Lepas tu Ustaz, bolehkah kita bayar zakat harta selain dari negeri tempat kita kerja? Zakat harta dia ada syarat yang khusus. Zakat harta dia kena bayar dekat mana harta tu ada. Dia beza zakat fitrah. Zakat fitrah dia kena bayar dekat mana badan dia ada. Dia zakat badan. Kat mana dia ada, kat situlah. Pada malam raya tu kan, malam tu, kat situlah kena ni. Tapi kalau zakat harta ni, kat mana harta dia tu ada, kat situ dia kena bayar. Dia tak boleh pindahkan. Tapi dia kata kat sini, lepas tu Ustaz, bolehkah bayar zakat harta selain daripada tempat kerja? Tempat kerja bukan kena mengenai dengan zakat harta. Ni salah faham ni Fazrul. Dia zakat pendapatan lain, zakat harta lain. Zakat pendapatan, zakat yang khilaf mazhab Syafi'i tak ada zakat pendapatan. Zakat harta mazhab Syafi'i ada. Jadi saya minta Fazrul ni pergi cek balik, faham dulu maksud zakat harta tu apa, zakat pendapatan tu apa. Zakat pendapatan dia gaji setiap bulan, dapat gaji dia potong setiap bulan. Yang itu mazhab Syafi'i tak ada, itu mazhab Maliki. Zakat harta memang ada, harta banyak, terlalu banyak harta dia lebih pada nisab, memang kena. Itu mazhab Syafi'i ada. Ni salah faham ni. Sebab zakat harta mana harta selain dari negeri tempat dia kerja. Apa kena mengena zakat harta dengan kerja? Zakat kerja tak ada. Ni zakat harta. Jadi soalan ni jauh hara. Soalan ni menandakan orang yang tanya ni pun tak faham maksud apa yang dia tanya. Jadi tanya lain kali Esok malam adalah lagi malam yang ke-29 Ramadan. Boleh tanya balik sekali lagi Fazrul Hakim. Sebab soalan tu pun nampak sangat tak faham apa yang dia soal. Ada lagi soalan? Masya Allah jelas. Alhamdulillah jelas.
Doakan kami istiqamah insya-Allah. Al-istiqamatu khairun min alfil karamah. Istiqamah itu lebih daripada 1000 keramat. Baik, saya rasa dah tak ada soalan. Masa pun dah 6.41, masing-masing dah nak masing-masing nak siapkan makan untuk buka puasa. Saya cek yang terakhir, takut-takut ada yang terlepas. Sebab bila cek 2-3 kali pun tiba-tiba ada juga yang tu. Kita petang-petang ni santai-santai dah lah, pakat-pakat lapar perut ni kak. Dah sejam lebih dah. Saya rasa dah tak ada dah. Cukuplah sejam lebih dah. Jangan lupa pada malam esok, pukul 10 malam ganjil yang terakhir malam Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita di malam hari diterima oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita di siang hari Allah gandakan dengan gandaan yang banyak. Dan mudah-mudahan kita istiqamah sampai malam raya. Dan kita akan bincang malam esok. Antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan hari raya. Apa yang boleh buat hari raya, apa yang tak boleh pada malam esok. Jangan lupa pukul 10 malam. Kita tangguh dulu. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa 'an walidina wa 'an jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan wa ballighna lailatul qadr. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.